Masih wujud kemungkinan berlakunya peralihan sokongan dalam kalangan ADUN Sabah. Pendapat itu disuarakan oleh penganalisis politik Sabah Muhammad Rahizal Shah Abdul Karim yang mengambil contoh peralihan tersebut yang berlaku pada 2018. Pertukaran kerajaan ini telah pun beberapa bulan telah kita dengar kabar angin tentang berlakunya kabar angin itu tadi. Ada dua insiden yang paling penting saya ingat berlaku. Satu, pertukaran kerajaan di peringkat pakatan di peringkat pusat, dan juga pertuduhan kes Tan Sri Musa di mana beliau dilepaskan daripada pertuduhan tadi. Itu adalah dua insiden yang bagi saya agak penting, dan juga ditambah lagi dengan dua adun daripada APCO yang keluar daripada APCO itu tadi. Itu telah menimbulkan, menguatkan lagi desas-desus atau kabar angin itu tadi. Kalau kita tengok number itu tadi, daripada segi bilangan nombor kerusi itu, andaian dia, kalau kita andaikan ya, Tan Sri Musa memerlukan 33 kerusi, memang nampak agak tipis ya untuk menubuhkan kerajaan dengan kelebihan satu kerusi. Walau bagaimanapun saya ingat mungkin strategi yang dibina pakai mungkin, ataupun pendekatan yang dibina pakai mungkin serupa dengan apa yang berlaku pada 2018 apabila kerajaan warisan menumbuhkan kerajaan dengan bilangan majoriti yang saya ingat mungkin dalam 3 ataupun 4 kerusi. Dan selepas itu dalam berapa hari kemudian, dalam sebulan 2 bulan begitu, kita melihat sebilangan besar daripada UMNO dan UMNO khususnya pun juga turut sama menyertai kerajaan warisan. Jadi saya ingat kalau daripada segi sama ada number tu mungkin nampak agak majoriti muda tu, kalaulah Tan Sri Musa dapat menubuhkan 3/3 tu pada malam ini ataupun pada besok pagi, saya ingat mungkin berikutnya beliau berharap agar akan ada, apabila kerajaan baru tertubuh, akan ada lagi beberapa orang yang mungkin akan mengubah pendirian mereka. Saya ingat kalau di sosial media, dan juga ada beberapa orang khususnya daripada Semenanjung yang bertanya pasal kedudukan Sabah ni daripada segi kerusi amat unik sedikit, kerana di Sabah saja di mana di dalam perlembagaan negeri diperuntukkan apa yang digelar sebagai adun yang dilantik. Maksud dia sesiapa kerajaan yang mampu untuk menubuhkan kerajaan, mereka boleh melantik lagi 6. Konsep dia lebih kurang seperti Dewan Negara. Dewan Negara dilantik. Cuma dalam kes ini dia dilantik oleh DYT, Tuan Yang Terutama. Jadi kalau kita ingin menentukan majoriti, ini mungkin ada yang bertanya sama adakah kita menentukan majoriti itu berdasarkan kerusi 60 tu, ataupun berdasar bilangan total termasuk YB yang dilantik. Bagi saya, pandangan saya, dan juga saya ingat ramai pandangan-pandangan di kalangan pengamal undang-undang, mereka melihat adun yang dilantik itu mempunyai keistimewaan, fungsi sama juga seperti YB yang dipilih melalui pilihan raya. Jadi dan juga memainkan fungsi yang sama, tidak lebih dan tidak kurang daripada apa yang diperolehi oleh YB yang dipilih melalui pilihan raya. Jadi mereka ni, apabila kita ingin menentukan majoriti itu tadi, saya ingat kita kena lihat total number secara keseluruhan termasuk dengan adun yang dilantik itu tadi. Tapi daripada segi keunikan tu, memang Sabah dia ada di dalam perlembagaan negeri tu dibenarkan untuk dilantik 6 lagi adun yang dilantik. Nah, buat masa ini baru 5 adun yang telah dilantik. Jadi tinggal ada satu lagi yang satu kekosongan lagi yang boleh dipenuhi. Daripada segi, seperti saya katakan tadi, daripada segi fungsi, daripada segi peranan kuasa-kuasa yang ada sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, semua sama seperti apa yang dipunyai oleh adun yang dipilih melalui pilihan raya. Tidak ada beza sedikit pun. Kalau kita lihat pada pilihan apabila kerajaan warisan terbentuk, antara tindakan pertama yang dilakukan oleh Datuk Seri Shafie adalah melantik Yang Berhormat Maju Setangau. Pada ketika itu beliau cuma ahli parlimen, tapi kerana beliau ingin melantik YB Maju sebagai timbalan Ketua Menteri, maka beliau pun dilantik sebagai
Adun yang dilantik. Dan Adun lantik ni boleh dilantik sebagai menteri kan seumpamanya.